Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam majlis ayah pada pagi ini untuk kita sama-sama membina menjadi ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terus memberikan kurnia kepada kita untuk sama-sama kita berada pada 23 Ramadan untuk sama-sama kita beribadah pada malam hari. Kita doakan Allah menerima amal kita, dan pada hari ini kita ingin melihat kepada tajuk ayah yang bersyukur, berteraskan kepada surah Al-Mulk ayat yang ke-23 yang kita ingin selusuri bersama pada hari ini. Dan sebelum kita melihat dan meneruskan, saya menjemput pada tuan-tuan untuk berkongsi di Facebook, berkongsi di YouTube ataupun di mana sosial media yang ada, dan maklumkan kepada kawan di ruang komen itu, maklumkan ayah yang bersyukur. Ada kisah yang menarik berkaitan dengan suara azan daripada Masjid Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Salah seorang daripadanya adalah daripada seorang insan, seorang anak yang dipunyai, yang dipinjamkan, diamanahkan kepada ayah yang akan berkongsi pada pada video kali ini. Mari kita saksikan paparan ayah kepada seorang insan yang mengumandangkan azan di masjid terkenal Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kita perhatikan. Anak yang lain tu, yang 4 orang ni semua dah kerja, termasuk Safi lah. Yang lain 4 orang tu normal. Safi ni yang istimewa. Memang dia satu kejutan bagi kami sekeluarga sebenarnya. Masa lahir kita tak tahulah. Bila dah umur 2-3 bulan tu, tengok mata Safi ni macam lain macam. Jadi masa tu bayi tu dalam 2-3 bulan dia okey lagi. Sekarang dia dah tutup kan. Jadi bila cek doktor, tanya punya pengesahan doktor, cakap memang ada masalah mata dan kena terima hakikat anak ni Safi Zuan ni ada cacat penglihatan. Masa tu memang kami down lah. Sabar. Okey. Tapi itulah yang penting ya, support daripada family lah, seluruh keluarga bagi sokongan lah. Kena terima qada dan qadar Allah. Masa tu saya masih lagi bekerja, jadi terfikir juga dia bila tak nampak macam mana ya nanti. Ialah nak didik dia bagi pelajaran. Ada seorang doktor tu lah dari Institut Mata dekat PJ tu, dia datang rumah bagi semangat cakap jangan simpan anak awak ni. Terus cikgu tu cakap, you tak tahu siapa akan datang dia. Bagi dia pelajaran setakat yang mampulah. Terfikir juga umur 2-3 tahun tu dia tak nampak. Jadi saya ikhtiar, saya beli kaset-kaset lagu-lagu nasyid, kasidah, bacaan Quran daripada qori-qori semualah. Saya memang saya minat. Jadi dia boleh mendengar. Jadi saya bagi pendedahan awal lah tu kira. Itu dalam 2-3 tahun, dari start umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun macam tu. Awal saya memang masuk dalam kereta. Jadi kami semua ni dengar tu lah nasyid, kasidah, baca-bacaan Quran. Semua redha. Diterima adiknya yang ini istimewa. Keluarga yang lain, adik-adik saya semua bagi sokongan lah. Kemana-mana saya pergi ke pasar raya, saya bawa Safi. Ingat cikgu tadi MMB cakap jangan simpan. Bawa ke mana dia pergi. Jangan bezakan dengan anak-anak yang lain. Dan kita yakin kita pada Allah, mungkin ialah ujian dan ini satu rahmat mungkin bagi kami. Secara tak langsung kami pun minat dengan benda-benda semua macam ni, Quran, satu perubahan bagi kami sekeluarga. Mula-mula memang ialah masa malu orang lah di sini. Jadi apa, lama-lama saya redha. Kekuatan tu
yakin pada Allah, ini ujian mesti ada rahmatnya. Tapi bila kita ada anak, ialah tak macam orang lain, mungkin ada kecacatan tangan, mata, telinga, mulut, tangan. Jadi satu aja, kita jangan down, jangan lemah semangat. Kena terima qada dan qadar, memang mungkin ujian Allah. Kita dengan keluarga jangan lemah semangat. Jangan lemah semangat. Nak kena kuat semangat. Jangan pisahkan dia, jangan asingkan dia. Layan macam biasa, normal. Biasanya kalau ialah anak-anak kita malu nak bawa pergi jalan-jalan. Saya tak ada. Saya bawa pergi mana, pergi keluar, saya bawa. Ini anak saya. Anugerah Allah. Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Suhaini bin Misbah, ayah kepada Qari Syafizwan yang menjadi muazzin salah satunya di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang panel untuk membincangkan tentang tajuk ayah yang bersyukur. Saya alu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Amin. Selamat datang Ustaz. Terima kasih banyak ya sudi bersama, dan juga Qari Sheikh Karim Al-Makki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustaz Syafizwan di Masjid Sultan Salahuddin. Masya-Allah. Azannya sangat menyentuh kalbu kita lah. Subhanallah. Ya. Ayahnya Muhammad Suhaini bin Misbah sebentar tadi Ustaz ya. Ustaz Muhammad Al-Amin, bagaimana sebenarnya ayah pekerja kilang kemudian dapat anak 4 orang, anaknya normal, anak seterusnya Syafi terkejut mengikut kepada perkongsian sebentar tadi, tetapi rupa-rupanya anak ini pula lah yang Allah angkat ya. Ya, maksudnya orang-orang di Shah Alam kalau solat itu salah satu suara yang didengarnya ialah daripada Qari Syafizwan ataupun Ustaz Syafizwan ini, sebagai satu daripada manifestasi kesyukuran yang awalnya itu ayahnya sukar untuk menyatakan tentang perasaannya. Mari sama-sama kita lihat kepada surah Al-Mulk ayat 22 hingga 24 untuk kita jadikan panduan kepada ayah-ayah untuk sama-sama kita memimpin, melihat bagaimana cabaran dalam hidup ini boleh menyebabkan kita makin bersyukur, dan itu adalah respon terbaik. Tetapi ada cabaran yang tersendiri yang kita sama-sama dengar dahulu. Kita baca dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syekh Abdul Karim Al-Makki. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan 3 ayat daripada Syekh Abdul Karim. Itu gaya daripada Syekh Muhammad Ayub Ustaz ya. Yang ini Syekh Mishari. InsyaAllah dalam surah lagi satu lagi kita akan baca Syekh Muhammad Ayub. Baik, baik. Ya. Nak berkenalan dengan tokoh-tokoh ini ya sebenarnya. Dan Syekh Mishari ini imam di masjid di masjid sebuah masjid negeri Kuwait. Ya, Masjid Negeri Kuwait. Dan seorang artis nasyid yang termuka dan termasyhur, nasyid banyak tentang nasyid rahman, nasyid tentang Quran, tentang selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ya, Syekh Musyari Al-Fasi sempatlah saya dulu di US Ustaznya sembahyang di belakang dia ya, dia datang ke LA itu, dan subhanallah itu pengalaman kalau katakan Syekh Musyari dengan Qurannya, kalau kita melihat kepada Ustaz Syafizwan dengan Quran juga ya, tetapi latar belakang mereka berbeza-beza. Malah kalau nanti Ustaz nak baca gaya Syekh Muhammad Ayub, Syekh ini daripada mana Ustaz?
Syekh Muhammad Ayub rahmatullahi alaihi asalnya daripada Arakan daripada Burma, tak silap Burma. saya. Tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi Allah Taala angkat darjatnya menjadi imam di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ya, Syekh Muhammad Ayub rahmatullahi alaihi. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Jadi 3 ayat sebentar tadi iaitu daripada ayat yang ke-22 hingga 24 ya, di mana Allah menyatakan, apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup lebih terpimpin di jalan kebenaran atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani bagi kamu, tetapi sangat sedikit kamu yang bersyukur. Pada ayat 24 katakanlah dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Terus kita ingin melihat kepada ayat 23 Ustaz Muhammad Amin ya, bagaimana sebenarnya perkongsian daripada Encik Muhammad Suhaini tadi ya, perkongsian daripada Syekh Abdul Karim tadi berkaitan dengan macam-macam latar belakang ya, kalau katakan nak cakap saya ni orang Burma ke saya orang yalah bukan orang Arab kan, saya ni adalah orang yang tidak cacat penglihatan seperti Qari ataupun Ustaz Syafizwan. Tapi rupa-rupanya ada panduan yang besar di dalam ayat 23 ini yang mungkin nak minta Ustaz ceritakan, dan bila ayah membaca ayat 23 ni, apakah permata-permata yang boleh kita selam? Masa Ustaz diver kan, kemahiran diver ni dia bukannya tiba-tiba boleh selam kan, tapi bila dah ada kemahiran, dah ada alat yang betul, selam ayat 23 ni dapat permata apa Ustaz, kalau boleh kongsi hari ni silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah, moderator, Ustaz moderator, seterusnya kepada Ustaz Qari kita dan seluruh sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa sedikit orang yang bersyukur. Jadi untuk kita menjadi orang yang bersyukur, kita dalam majlis ayah, tajuk kita ayah yang bersyukur. Kita kena tahu dulu apakah nikmat yang ada, baru kita memahami, oi kita rupanya berada di lautan nikmat. Sesungguhnya nikmat ini dia ada 5 jenis nikmat ya. Yang pertama kita panggil nikmat asasiyah. Nikmat asasiyah ni mana nikmat asas yang Allah jadikan kepada kita yang kita tak payah minta, contoh udara. Tak pernah habis ya Ustaz, udara kita, padahal berapa bilion manusia hari-hari kan, maknanya menyedut udara ni tak habis. Udara, contoh makanan, selagi mana kehidupan, selagi itu Allah sediakan. Itu dipanggil nikmat asasiyah. Kemudian nikmat yang kedua ni dipanggil nikmat badaniyah. Nikmat badaniyah ni nikmat kesihatan ya. So jadi maknanya kita tak perasan kita ada kesihatan sampai kadang-kadang kesihatan tu hilang daripada kita. Itu yang kadang-kadang kita disuruh untuk mengenang, ya Allah, maknanya lutut masa sihat, sampailah kadang Ustaz maknanya nak bangun pun kadang sakit lutut, duduk lama sakit pinggang, rasa nikmat pinggang tu kan. Okey. Yang ketiga dipanggil nikmat akliyah. Nikmat akliyah ni nikmat akal, iaitu ilmu dan pengalaman. Allah bagi kita ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, macam tadi Syekh Karim kita sebut, orang dimuliakan dengan ilmu Al-Quran contohnya kan. Maknanya ilmu ni satu nikmat sebenarnya. Dengan ilmu kita membezakan mana buruk, mana baik kan. Kemudian yang keempatnya iaitu nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah ni iaitu nikmat yang menyenangkan hati. Contohnya keluarga. Contohnya harta itu sendiri kan. Jadi maknanya sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat contoh macam anak kan, kita tak tahu siapakah yang dalam rahim ini, bukan dari sudut jantina dia, siapakah dia nanti ketika dia besar. Kan contoh macam tadi kita lihat bagaimana seorang ayah menitis air mata dia ketika memula dapat tahu kan, tapi rupanya dia menjadi satu orang yang dapat melaungkan suaranya memanggil azan kan. Jadi maknanya orang boleh manfaat dengan suaranya itu. Dan yang kelima iaitu nikmat imaniyah kan. Nikmat imaniyah, nikmat iman lah. Sebab nikmat ni, takrifan nikmat adalah ma yatalazzazul insan, apa yang memberi kesedapan kepada manusia. Jadi maknanya nikmat iman juga dia memberi ketenangan dan kesedapan kepada manusia. Jadi kalau kita tengok kelima-lima nikmat ini, baru kita perasan rupanya kita berada di lautan nikmat. Yang kadang-kadang orang tengok nikmat tu hanya harta saja. Oh, tak ada harta maka masa seolah hilang nikmat. Padahal nikmat yang lain, nikmat qalbiyah ada, maknanya nikmat keluarga, nikmat asasiyah, memang ya Allah tak berhenti udara kita sedut, nikmat badaniah, kesihatan kita hari-hari, kita ada mata, kita ada telinga, sebenarnya kita berada di lautan nikmat. Itu yang Allah sebut akhirnya, sebenarnya kalau kau tak perasan nikmat tu apa jenis dia, sedikit antara kami yang bersyukur. Jadi kalau kita
kita faham, oh nikmat ni jenis-jenisnya ini. Baru kita tengok, kita mungkin kekurangan nikmat yang ini, tapi banyak lagi nikmat yang lain rupanya. Dan akhirnya melapaskan kita, ya Allah terima kasih Tuhan, banyak yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Masya-Allah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Al-Amin berkongsi daripada ayat 23 bagaimana nak menjadi yang sedikit ini ya, qalilan ma tashkurun ini, jika ada cara pandang 5 jenis nikmat ini, maka insya-Allah kita selalu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ayah yang bersyukur dalam kehidupan seharian. Ustaz, bila bercakap tentang syukur tadi banyak lautan nikmat kan, tapi masih ada lagi ujian. Ada ujian, ada kepayahan kan. Ayah yang seperti mana Encik Muhammad Suhaini tadi tu, bila first time tengok tu, alamak kan. Ya Allah kan, nak buat apa dengan anak ni kan. Ketika dia merungut tu kan, ataupun dia terkejut itu, kemudian dia dah gelabah ke apa ke, adakah orang yang gelabah, yang merungut itu tidak bersyukur, ataupun syukur, dia pasal syukur dengan sabar kan, nak tahu kaitannya pasal Ustaz dalam modul forensik insan itu itu nak tahu juga, kita nak godik betul-betul sabar syukur itu dekat mana yang perlu diberi perhatian oleh seorang ayah terutamanya. Silakan. Islam tak nafi kemanusiaan. Ya. Maksudnya kita bukan robot yang langsung tak boleh bersedih, langsung tak boleh nak gembira contohnya. Jadi sulaman antara sedih dan gembira itulah kemanusiaan. Ya. Jadi katakanlah satu orang ayah ditimpa dengan ujian. Islam tak nafi kemanusiaan. Sedih itu memang ada. Tapi bagaimana kita diajar untuk kita kawal kesedihan. Dan supaya apa? Supaya sedih tidak menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun gembira tidak menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau hidup kita ni, bila kita memahami semua benda itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda yang Allah pun sebut dalam Quran bahawa bahawa Allah SWT menyebut dalam Quran bahawa jika kamu mengingati Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi syukur nikmat kita pun, kita tak jauh daripada Allah, kita tenang. Susah pun kita tenang dengan keredaan. Macam mana nak dapat benda ni? Benda ni kena dapat dengan ilmu. Ini ada syabas kepada seluruh penonton kan yang terus duduk majlis ilmu kan. Dapat dengan daripada mana? Dengan kita panggil tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya orang didik kita. Sebab tu bagus kita duduk dekat majlis ilmu, orang mengingatkan kita. Kemudian datang daripada mana? Datang daripada mujahadah. Mujahadah tu kita sendiri latih diri kita untuk kita dapat benda itu kan. Jadi kalau kita tengok macam sebagai ayah, sebagai insan, kita sedih, itu manusia. Tak ada bukan menyebabkan kita sedih itu kita terus macam lupa Tuhan. Yang penting ada panduan ilmu dia, kita mujahadah dan kita faham semua benda ada hikmah dia yang kita tak tahu kadang-kadang. Jadi terima kasih diucapkan berkaitan dengan ilmu tarbiyah itu antara perkara penting ya untuk membina rasa syukur itu. Dia syukur tu bukan tiba-tiba ya. Kalau tadi ada 5 jenis nikmat itu pun ilmu kan. Kalau tak tahu kita rasakan bahawa saya duit tak berapa cukup contohnya kan, ataupun kalau tadilah kalau dah lenguh-lenguh tu kan kita rasa macam kan dia dah macam-macam merungutnya tu, tetapi rupa-rupanya ada banyak lagi yang Allah dah berikan kepada kita dalam lautan ilmu ini, ataupun lautan syukur ya istilahnya tadi yang digunakan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin. Jadi mungkin saya nak berkongsi ataupun nak bertanya Syekh Abdul Karim lah pengalaman Ustaz ya. Syekh Karim lama di Mekah kan, dah kenal pelbagai jenis imam di sana. Tetapi kita yakin bahawa bercakap tentang syukur ini, kalau macam Encik Muhammad Suhaini, Ustaz Suhaini tadi, dia ada jalan dia kan. Jalannya itu nak sampai kepada makam status bersyukur itu, dia bukannya satu poin ya, banyak poin dalam kehidupan. Ada cabaran. Ada cabaran. Pengalaman Ustaz sendiri tentang cabaran untuk akhirnya sampai sekarang ni, memang saya yakin Ustaz amat bersyukur ya. Tapi apakah ranjau-ranjau untuk mencapai tahap itu agar ia menjadi motivasi jugalah ya. Kalau tadi Encik Suhaini berkongsi rupa-rupanya anaknya pada umur 21 sekarang, kalau 21 tahun yang lepas tak terbayang kan dia boleh mengumandangkan azan, orang menanti-nanti bacaannya. Sama juga macam Ustaz kan, orang menanti-nanti imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Nanti Ustaz Syekh Abdul Karim nak jadi. Tetapi perjalanan itu, kalau Ustaz boleh kongsi sikit pengalaman, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan Datuk Ustaz Muhammad Al-Amin. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah di pertengahan Ramadan dan kita nak masuk 10 fasa akhir tak lama lagi. Sedikit perkongsian tentang kerjaya ataupun hidup saya bila saya ni sebenarnya ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan di Makkahul Mukarramah dan arwah walidi ataupun ayah saya dia belajar di Masjidil Haram. Sering membawa saya ke suasana Masjidil Haram dan rumah kami dengan Masjidil Haram sekitar 500-600 meter Ustaz. Jadi belakang pada Maulid Nabi, tempat yang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sugul Lail ataupun Syekh Ali. Jadi orang yang dah pergi lama ke Mekah dia tahu ada satu bukit belakang Masjidil Haram ni. Di istana tu dulu ramai daripada rumah-rumah orang-orang Melayu Nusantara kita yang menetap di sana untuk mencari ilmu. Salah satu ramai yang balik buka pondok kerana belajar di Masjidil Haram. Jadi sokongan seorang ayah terhadap anak ni amat penting. Ramai daripada kalangan sahabat saya yang sebaya dengan saya tak menjadi ahli Quran, tak jadi ahli yang minat dengan Quran. Mungkin ada dedahan dia dan ibu bapa tak mendorong ke situ. Jadi saya sering dibawa Masjidil Haram, tiap-tiap hari dengar azan. Jadi dah minat dengan azan. Tiap-tiap hari dengar imam melakukan bacaan Al-Quran Al-Karim. Walaupun saya tak menghafal Quran lagi ketika usia 5 tahun dan tak tahu irama tarannum apa benda yang Imam Bilal pun tak tahu lagi. Azan pun tak reti lagi, tapi lingguk tu dah ada dah. Balik rumah cerita kat Umi, Karim ni minat dengan azan, Karim ni minat dengan imam. Tadi dah salam dengan imam, tadi salam dengan Bilal. Puji-pujian Umi saya sampai sekarang saya ingat, rahmatullahi alaihima. Jadi saya ingat satu pujian ini ni memberi semangat sehingga akhir hayat saya. Sebab kejujuran seorang ibu dan ayah mendidik anak, puji-pujian tu walaupun kita ni memang tak setaraf dengan imam Masjidil Haram dan tak setaraf dengan muazzin Masjidil Haram, tetapi impian saya tu memang menjadi hakiki. Daripada benda yang saya minat daripada kecil tu, minat muazzin, lepas tu dapat bawa Bilal Masjidil Haram ke Masjid Negeri, Syekh Ali Ahmad Mullah. Daripada kecil-kecil tu kita hanya salam sahaja, tapi kita dah besar berjawatan jadi sebagai imam. Setelah saya bersabar 25 tahun, 25 tahun Ustaz. 25 boleh rapat dengan seorang yang tokoh, Ketua Bilal Masjidil Haram, boleh jumpa dengan Syekh Sudais, makan semeja dengan dia. Ini satu perkara yang saya kata idola kita ni, bayangkan idola yang kita minat bersama dengan kita. Setelah kita usia kecil sehingga kita umur 31 baru boleh makan semeja dengan idola kita. Berapa tahun saya sabar dan memang saya tak percaya. Tapi inilah nak cerita ketentuan ilahi dan memang apa yang kita minat Tuhan akan bagi insya-Allah. So sokongan seorang ayah dan ibu terhadap anak akan menjadi impian yang hakiki dan tercapai cita-citanya. Alhamdulillah arwah umi saya sempat tengok saya jadi imam di Masjid Negeri Selangor dan tak sangka pula daripada Mekah terus dilantik untuk imam Masjidil Haram. Sebelum tu saya alhamdulillah dapat juga membaca Quran dalam istana King Abdullah, King Salman pun saya sempat baca Quran. Walaupun kita ni orang Melayu bukan orang Arab, tapi nak cerita kita ini kelebihan, keistimewaan, keberkatan doa keluarga terhadap anak-anak, seorang ibu dan ayah dan atuk moyang saya mungkin kita tak tahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, ni doa yang sering kita dengar daripada ibu bapa kita, memang betul. Ini kemungkinan keberkatan doa. Jadi alhamdulillah dapat membaca Quran dalam istana. Ini nak cerita satu pengalaman bagi saya, apa yang kita impikan memang akan tercapai. Cuma cepat dengan lambat. Yang last sekali saya bersama dengan kartun Upin Ipin. Diwatakkan muka saya ini masihkan kartun Upin Ipin. Daripada mimpi Ustaz. Mimpi saja. Mimpi sering tengok Upin Ipin cerita kartun Upin Ipin di TV9. Lepas tu saya mimpi jumpa dengan Upin Ipin pakai seluar pendek. Saya kata marilah mengaji dengan Ustaz. Kesimpulan dia. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi cerita pergi Mekah. Saya doa depan Kaabah, saya kata, ya Allah, saya ni ada hajat ya Allah untuk bekerjasama, untuk berdakwah jalan Allah, mendidik anak-anak bangsa kita, mendidik generasi yang muda ini supaya tak lalai jadi ahli Quran. Balik-balik daripada Mekah, selepas doa pada depan Kaabah tu, jadi kenyataan. Maknanya ini satu benda yang saya nak cerita, pengalaman. Kita memang akan menghadapi yang jalan ni tak terhampar dengan kapet merah. Kita kena usaha dan doa ibu bapa terhadap anak-anak sentiasa siang dan malam. InsyaAllah anak-anak akan jadi anak-anak yang salihah insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Syekh Abdul Karim Al-Makki berkongsi pengalaman. Kalau kita lihat salah satu yang saya dapat tadi ialah bila mak ayah ini
mengucapkan puji-pujian, ya. Ini sebahagian daripada syukur kan. Dia syukur itu as-sana' wasyukur kan. Itu gandingan yang menyebabkan mungkin bagi anak, bagi orang dewasa mungkinlah perkara kecil kan. Tetapi bagi seorang anak bila selalu disyukuri ataupun dipuji, ya, dengan baik oleh ibu ayah, memberi galakan, rupa-rupanya ia memberi inspirasi yang besar, Ustaz, ya. Dan cuma ada kadang-kadang ada ayah ataupun yang memberi tanggapan, ya. Dia kata bahawa saya ni mungkin menghadapi cabaran kerana apa yang saya buat dengan ayah saya dahulu, kan, ataupun mak saya dulu yang saya buat tak betul, akhirnya kalau macam dapat anak yang tak berapa bagus, anak yang degil, pasal mungkin saya dah pernah buat sesuatu dengan ayah saya. Betulkah tanggapan itu? Itu persoalan yang kita ingin sama-sama bincangkan, ya. Kita rehat dahulu, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk kita Ayah yang Bersyukur, dan alhamdulillah kita berkongsi, kita mendengar daripada Ustaz Muhammad Al-Amin sebentar tadi bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki untuk pengalaman dan juga permata yang kita ambil daripada ayat 23 surah Al-Mulk sebentar tadi, untuk sama-sama kita menjadi orang yang bersyukur, ayah yang bersyukur, ya. Walaupun ada cabaran seperti mana yang dikongsikan sebentar tadi, Ustaz, ya, bahawa sebenarnya Allah inginkan kita menjadi orang yang bersyukur, kerana dengan bersyukur itu akan Allah tambah lagi. Nampak seperti anak ini, ya, mungkin cacat penglihatan, tetapi rupa-rupanya sebagai ayah yang bersyukur, ya, yang berusaha selepas itu, mungkin dapat nasihat sedikitlah tadi kalau ikutkan Encik Suhaini kata ada seorang yang menasihati jangan simpan. Dengan nasihat itu sahaja maka dibawalah anak itu ke mana sahaja, dan bukan mudah, Ustaz, ya, sebenarnya, pasal nak kena hadir, ya, dengan rasa syukur, ini anak aku, ini anak saya, berbanding dengan anak yang mungkin rasa kurang dan sebagainya, kan. Jadi ini adalah mindset ayah yang bercakap tentang bersyukur ini, Ustaz, ya. Bersyukur ini satu sifat yang menarik disebabkan kalau penjaga ataupun ayah ibu kepada Syekh Abdul Karim tadi bila cakap tentang dapat salam, kan. Bagi orang dewasa dapat salam tu okeylah kan, okey. Jadi mak ayah kata okey, kalau mak ayah yang tidak menunjukkan syukur itu dia kata okey, okey je, kan. Tapi macam mana kita nak manifestasikan syukur ketika anak kecil, ya, anak baby yang menangis kuat contohnya, kemudian anak yang mungkin salam tadi tu, ataupun kalau apatah lagi kalau anak yang degil. Ustaz, ya, macam mana nak tunjukkan syukur itu sendiri dalam kehidupan sebagai seorang ayah? Sila. Okey. Jadi bila kita bicara mengenai syukur, Nabi SAW mengajarkan kepada kita syukur tu dia ada 3 bentuk dia, ya. Satu dengan lisan, iaitu kita ucapkan alhamdulillah, kan. Dan ucapan alhamdulillah tu sendiri merupakan zikir. Jadi kalau kita melatih diri kita untuk baca alhamdulillah, alhamdulillah,
dikira sebagai pahala kita mengucapkan demikian itu kan. Dan itu salah satu tanda bersyukur. Okey. Yang keduanya dengan hati kita. Hati ni dia rasa tau kan. Kata orang tua kita ada ra Ustaz. Ada ra ada. Maknanya dia rasa dalam, dia tak terungkap tapi ya Allah syukur ya alhamdulillah. Maknanya rasa ra tu mungkin bahasanya ra itu tapi yang pernah merasa dia akan faham. Maknanya apabila kita dalam satu keadaan yang getir, dalam keadaan yang mungkin banyak ujian, tiba-tiba Allah bagi jalan keluar. Macam menghela lepas lega dengan perasaan yang ya Allah terima kasih Allah macam tu kan. Itu dengan hati ya. Dan yang ketiganya syukur tu dengan badan ya. Dengan badan ni maknanya apa? Kita mengendalikan apa juga yang datang sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada anak yang mungkin tidak sempurna. Hari ini kita bicara mengenai pada Tuan Muhammad Suhaini kan. Macam mana dengan badan, maksudnya dibawa anak itu tetap diaturkan untuk ilmu dia dan sebagainya. Jadi mungkin sedang peruntuk sekalian. Ini mungkin yang banyak juga anak autism contoh kan. Jadi maknanya kita aturkan dan jangan pernah berputus asa. Sebab kita tak tahu apa rezeki anak itu yang Allah maknanya Allah datangkan melalui dia kepada kita dan satu keluarga kita. Jadi maknanya dengan badan. Dengan badan kita tunjukkan dan jangan pernah putus asa untuk berusaha. Sebab kalau kita berusaha insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kebaikan kepada kita. Allah A'lam. Jadi itu yang Encik Suhaini buat sebentar tadi ya. Maksudnya dia jangan simpan kan. Maksudnya dengan badannya, hati perlu diatur ya, badan untuk jangan simpan, bawa je anak tu ke mana saja, dan juga dari segi lisan itu mengucapkan alhamdulillah Ustaz ya. Pasal kalau tidak ada salah satu daripada perkara ini ya, terutama hati itulah kan, tak ada rasa apa ra tadi tu kan. Kesannya ialah kalau kena orang-orang pandang semacam je pada anak ya, maka habis semangat si ayah untuk mengendalikan seorang ibu ya. Kalau katakan ada orang kata alah anak engkau tu sama je macam anak orang lain kan, boleh salam dengan imam tu, biasalah budak-budak. Kalau orang cakap gitu je, rasanya semangat ibu kepada Syekh Abdul Karim almarhumah mungkin akan down juga kan. Tetapi rupa-rupanya kekuatan itu dengan kita bina 3 perkara tadi Ustaz ya. Baik. Jadi Ustaz ya, bila cakap tentang mengendalikan cabaran ya, bila tetap juga kita nak bersyukur. Tanggapan ayah yang kata dapat anak yang dia nak anaknya okey kan. Tapi anaknya tak berapa okey. Kan, anak dia minta dia untuk belajar tapi malas ataupun degil ke apa sebagainya, dan dia teringat balik kepada mungkin ada kaitan dengan hubungan saya dengan ibu ayah. Perkara itu betul ke tak betul ke, ataupun apa perspektif yang perlu kita lihat bila menghadapi sebarang cabaran dalam mengendalikan sebuah rumah tangga agar lepas itu dapat bersyukurlah. Sila Ustaz. Okey, bila kita ada sesuatu ujian ya, cara memandang sangat penting. Sebab tu Islam ni antara yang menarik adalah dia membetulkan cara kita memandang sesuatu benda. Okey, jadi katakan hari ini ibu-ibu ayah sedang penonton yang saya sayangi sekalian, kita diuji dengan anak yang berbagai-bagai karenah. Okey, orang Melayu kita ataupun kebanyakan orang biasa dia akan nampak itu kena balas lah tu. Maksudnya kena dia kena balas, dan dia mungkin terasa mungkin aku pernah buat jahat kepada mak bapak aku kan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sudut pandang kepada kita mendidik anak ni ada 5. Terutamanya anak bermasalah, nakal ke ujian dan sebagainya. Okey, yang pertamanya adalah anak tu sebagai ujian. Ini pun Allah sebut dalam Quran firman-Nya. Benda tu kan, dia sebagai ujian yang datang kepada kita, apa pun bentuk dia. Kadang-kadang ujian tu dengan keadaan yang susah, nakal dan sebagainya. Maknanya kita tahu ni ujian. Bila ujian kita kena hadapi dengan keadaan yang baik. Yang keduanya, ketika kita mengenalikan anak, kadang-kadang Allah nak bagi pahala lebih buat kita. Mungkin sembahyang kita kurang, mungkin puasa kita tidak jaga. Allah datang ke anak yang nakal, bermasalah. Dengan jalan itu Allah nak bagi pahala lebih untuk kita dapat masuk ke syurga. Ada sudut pandang dia. Yang ketiganya adalah penghapusan dosa buat kita. Sebab ada amalan-amalan yang kalau kita buat, dia menghapuskan dosa kita. Kan? Jadi maknanya dengan kita sabar dengan anak itu, dengan maknanya kita melayan karenah dia, Allah hapuskan dosa. Kan? Yang keempatnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ilmu kepada kita. Contoh macam Tuan Muhammad Suhaini tadi kan. Mungkin di luar sana ramai lagi orang yang ada masalah yang sama. Tapi macam mana cara dia membesarkan anak? Itu satu ilmu sebenarnya.
yang tak dibelajar di universiti Ustaz. Maksudnya universiti kadang tak ada modul tu ataupun tak ada macam mana cara dia. Jadi mana dengan ilmu yang Allah bagi pada dia, dia boleh kongsikan. Sebab itu hikmah tu sangat 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 luas sebenarnya. Dan yang kelima barulah soal kafarah kita panggil. Jadi mana kafarah tu hanyalah salah satu daripada perkara-perkara berkaitan dengan macam mana cara kita mendidik anak. Jangan terus-terus tengok kita terus rasa macam hilang semangat, ini kafarah lah, aku jahat lah, tak semestinya. Ataupun kita tengok kita menghukum orang. Kafarah lah tu. Mana jangan begitu kan. Pahala buat dia yang kita tak dapat dan mungkin daripada 4 yang lain yang kita sudah kongsikan tadi itu. Masya-Allah ya. 5 perkara cara pandang itu amat penting Ustaz ya. Terutama kalau Ustaz cakap pasal ilmu tadi itu, ketika Encik Suhaini ini menyatakan bahawa awalnya tu mereka ni tak berapa dengar Quran, tak ada kaset qasidah di rumah. Awalnya kan, tetapi bila lahirnya Syafizwan ya, bila anaknya buta jadi tak boleh tengok, jadi dia kena beli sesuatu yang boleh mendengar, kaset Quran, kaset qasidah apa sebagainya, dan selepas itu rumah mereka tu semuanya dengan Quran. Kan. Jadi bila Ustaz cakap tadi tentang ilmu, tentang macam mana Allah nak aturkan itu kan dengan cabaran yang ada, dan itulah Encik Suhaini sebentar tadi yang amat bersyukur pasal anak dia menjadi muazzin di Masjid Shah Alam ya, dan kemudian beliau sendiri pun bersama dengan Al-Quran. Ialah sebagai seorang pekerja kilang yang mungkin tak ada latar belakang agama, kat manalah nak pergi kepada Qurannya kecuali bila Allah dah berikan package begitu Ustaz ya. Jadi menarik bagaimana Allah mengatur bagi kehidupan kita, ayah-ayah yang berada di atas talian, ibu-ibu yang menemankan ayah untuk kita terus istiqamah ya, berada dalam syukur, dan cara pandang itulah yang bawa pada syukur Ustaz ya. Kalau tidak 5 perkara ini akhirnya kita rasa macam dah lah tu kan. Okey, itu yang ada. Kalau kes yang baru-baru ini ada ibu yang pukul anak sampai anak meninggal kan, sampai anak pun pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kerana merasakan anaknya ini buat perangai kan. Dia kalau anak tak buat perangai itu maksudnya bukan anak lah tu kan. Itu dah dewasa. Tetapi kadang-kadang limit untuk bersyukur itu Ustaz ya, dia terhad. Jadi kalau katakan Ustaz Syekh Abdul Karim bersama kawan-kawan ya, mungkin saya macam nampak Syekh Abdul Karim dengan kawan-kawan kalau dekat Mekah itu, kawan-kawan semua baik Ustaz ya. Dia memang orang yang lahir kat Mekah ni dia terus baik ke ataupun pengalaman Ustaz pasal nampak macam tak ada juga ni nampaknya. Memang pengalaman saya sebenarnya itulah tarbiyah tu asas penting sekali ya. Maknanya kalau kita jauhilah kita daripada bermasalah dalam rumah tangga, ayah dan ibu, insya-Allah kita akan keluarkan anak yang soleh-solehah, insya-Allah, doa berkat daripada ibu bapa. Sebenarnya kawan-kawan saya pun ada yang kaya tapi dia punya kejayaan tu tak ada. Dekat saya, keluarga biasa, kereta pun tak ada kat rumah kita orang kat Mekah dulu pun memang biasa je. Tapi saya asyik menumpang kawan-kawan yang anak-anak orang kaya ni, baru darjah 5 tapi dia sempat lagi ambil kereta bapak dia datang ke sekolah walaupun tidak ada lesen. Pernah dikejar oleh trafik dan sampai kat terowong, habis terowong kita orang lari Ustaz, lari beg dalam kereta, beg sekolah dalam kereta tinggal. Trafik kutip ambil kereta tu, esok bapak dia orang kaya, bayar je saman, esok balik-balik. Saya lepas tu saya kata taubat nasuha, saya tak nak lagi dah ikut kawan saya. Nak cerita kata dia sekarang ni pun tak ada kata jadi seorang yang hebat, tapi nak cerita kata kejayaan dan usaha murni ibu bapa ni satu kejayaan, dan bukan tunggu jadi kaya baru berjaya, tak ada. Maknanya daripada usaha dan doa walaupun susah pun insya-Allah kita akan jadi seorang yang hebat, dan itu pengalaman saya hadapi Ustaz. Jadi orang Mekah bukan semua hebat ya. Maknanya bukan kata yang lahir kat Mekah tu mesti jadi imam, yang lahir kat Mekah tu mesti jadi muazzin. Tak ada. Ya. Jadi kalau ibu bapa tak ada bagi jalan ke situ, saya rasa saya ni kemungkinan dah jadi penyanyi kot. Tak tahu juga sebab kita minat pada benda-benda yang muzik dan sebagainya. Saya pernah ada keyboard dekat rumah, tapi ayah saya kata, Abdul Karim, kalau main keyboard nyanyi saja ni tidak memberi sumbangan kepada kamu ketika kamu berusia esok atau kamu kembali ke rahmatullah esok, tidak ada sumbangan dalam kubur nanti. Saya ingat kata tu. Lepas tu saya kata okeylah, saya akan mengaji Quran. Bila baca Quran Karim, dia kata nanti Karim mati esok, orang dengar dapat pahala, Karim pun dalam kubur mengalir saham-saham untuk akhirat. Saya kata betul juga. Itu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang ni. Terus saya tak nak pergi ke tempat yang lain, saya cari jalan yang
dekat dengan Allah. Lagi-lagi Al-Quran Al-Karim memang kalam suci Allah, tak pernah kita jemur sehingga bila-bila. Wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih ucapkan Syekh Abdul Karim ya. Perkataannya tarbiyah dekat situ ya. Ayah yang mendidik ataupun ibu yang mendidik itu memberi kesan kepada anak ya. Dia boleh jadi piano, boleh jadi penyanyi, ataupun piano dapat dia punya lagu dia, tapi lepas tu piano dia tinggal, rupanya jadi imam dekat Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dia pentingnya perkara tarbiyah ini dalam kehidupan untuk seorang ayah, seorang ibu ya. Dan mungkin di hujung ini Ustaz ya, bercakap tentang tarbiyah ini, kadang-kadang ada ayah kata saya bersyukur sangat dapat anak kan. Jadi apa anak nak bagi kan, disebabkan apa, saya bersyukur kan. Adakah itu tanda syukur yang betul? Tapi kalau ikutkan pada Syekh Abdul Karim sebentar tadi, ayah dah ada keyboard dah tu, kalau bersyukur sila guna keyboard ini dengan sebaik mungkin. Nak jadi apa jadilah kan. Ya. Ataupun dia macam mana dia punya cara nak mentarbiah yang terbaik sebagai panduan, mungkin masa yang ringkas tetapi gambaran luas sebagai ayah agar tarbiyah itu melahirkan ayah bersyukur dan anak bersyukur, bukannya makin ditarbiyah cara yang salah ini akhirnya anak menjadi kufur. Silakan. Okey, kelebihan umat Muhammad adalah Allah sebut dalam Quran kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebagai umat, kenapa kita lebih baik daripada umat Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya? Kita ada saling amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi maknanya untuk jadi ayah yang bersyukur, kena pesan pada anak. Ini benda yang sangat penting. Pesankan. Besok anak tu dah besar, mungkin dia dididik agama, dia boleh tolong pesan balik pada kita pula. Kan? Jadi kita tak tahu, mungkin ada sudut pandang yang kita terlepas pandang, dia pula tolong pesan kat kita. Itu kelebihan umat Muhammad. Jadi jangan tinggalkan saling berpesan-pesan. Kan? Dan sebab manusia terlupa. Jadi belum tentu kita seorang ayah, dulu kita pesan pada anak kita, untuk selama-lamanya kita ingat. Mungkin kita terlupa, dia pula ingatkan kita. Ini kelebihan Muhammad. Dan untuk ibu-ibu ayah-ayah saya sekalian, jangan pernah jemu untuk berpesan kepada anak pada benda-benda yang baik. Sekalipun dia tak suka sekarang, nanti dia sangat terima kasih kepada kita. Saya yakin Syekh Abdul Karim juga dan juga Ustaz juga, mana pernah kita ditegur oleh ayah waktu tu dengan ketidakmatangan kita rasanya kita memberontak kan. Tapi hari ini kita bersyukur. Saya juga pernah begitu kan. Ayah tak bagi main gini. Hari ini kata nasib baiklah dia cegah untuk kita dan kita jadi orang. Ya, betul. Kalau dia bagi belum tentu kita berada di stage pada hari ini untuk berkongsikan suatu kebaikan kan. Mana kita daripada kalangan orang yang terselamat ya. Sebab apa, ayah kita beramal seperti mana yang disebut dalam Quran, khairul ummah, maknanya sering berpesan. Dan hari ini saya kongsikan juga bagi ayah, jangan pernah jemu dan putus asa untuk berpesan kepada anak ke arah kebaikan. Masya-Allah ya, itu pesan itu Ustaz ya, perkara penting dalam, kalau nak cakap tentang tarbiyah ni luas ya, tapi asasnya itu komunikasi pesan. Lantaran kalau kita lihat ayah yang bersyukur tu Luqman kan, dalam surah Luqman memang pesan. Kerana mungkinlah tak banyak bercakap ataupun tak banyak perkara, bukanlah berceramah saja kan, tapi pesan itu akan menghasilkan ya anak yang akhirnya ditarbiyah bersyukur, dan ayah pun akan bersyukur bila pesanan itu akhirnya memberi manfaat kepada ahli keluarga seluruhnya. Kerana kita yakin hamba yang bersyukur inilah yang akan diizinkan mendapat rahmat untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak perkara yang kita belajar pada hari ini, yang dengan pengalaman daripada Syekh Abdul Karim, ini sebagai satu motivasi kepada kita, dan pastinya daripada Encik Muhammad Suhaini bin Misbah sebentar tadi, sebagai satu galakan Ustaz ya, kepada ayah yang ada anak OKU, tetap boleh membawa anak itu menjadi seseorang yang akhirnya ayah amat bersyukur. Dan apatah lagi kalau katakan anak kita ada pendengaran, ada penglihatan, ada afidah ya. Dia yang pentingnya sampai afidah itu terpancar Ustaz kan. Dengan kita berpesan, kita memberi jalan tarbiyah yang patut untuk anak itu menjadi qalilan ma tashkurun. Bukan maksudnya ramailah ayah yang tak mendidik anak kepada syukur ini Ustaz ya. Pasal di sini qalilan ini sebagai satu penegasan yang penting untuk kita jadikan sebagai agenda keluarga kita bersama. Mungkin 1 minit pesanan akhir Ustaz kepada ayah-ayah agar menjadi ayah yang bersyukur. Kalau kita lihat dalam Al-Quran,
dicontohkan oleh para anbiya. Para nabi ni adalah orang yang mendoakan untuk anak mereka. Kita dapat lihat Nabi Ibrahim mendoakan untuk anak mereka dan nabi-nabi lain juga mendoakan untuk anak mereka. Jadi sebagai kesimpulan dia, bagi ayah jangan pernah jemu untuk berpesan-pesan dan berdoa ke arah kebaikan pada anak kita. Mungkin kita tak sempat nak tengok dia jadi orang yang soleh ketika kita hidup, tapi ramai orang yang ketika dia meninggal, anak dia berubah menjadi anak yang soleh, yang sering bagi Fatihah kepada dia. Kan? Jangan pernah berhenti dan jemu berdoa dan berpesan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jangan pernah berhenti berpesan dan berdoa. Dua perkara Ustaz ya. Sebagai panduan kita bersama, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ini, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Al-Amin membaca doa agar Allah terima pada pagi Ramadan Al-Mubarak ini insya-Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang sentiasa mentaati perintah-Mu ya Allah dan sentiasa menyenangkan hati kami, terutamanya setelah kami tua dan kami tiada ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Syekh ataupun Ustaz Muhammad Al-Amin dan juga Syekh Abdul Karim ya, berkongsi pada pagi yang berbahagia ini, dan kita dapat ya, kalau di hujung tadi ada dua perkara, ayah yang bersyukur ini dengan berpesan dan selalu berdoa. Inilah antara dua perkara yang ingin kita bina dalam diri ayah-ayah dalam kempen tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bersama tuan-tuan sekalian, agar Al-Quran menjadikan kita orang yang ayah yang suka berpesan. Al-Quran menghasilkan ayah yang suka berdoa untuk anaknya, kerana kita yakin bahawa pesan dan doa ini adalah seruan untuk kita memimpin keluarga kita bersama pergi ke mana? Masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada ayat yang ke-24 dan seterusnya surah Al-Mulk, untuk kita terus mengambil permata agar ayah terus jadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah